Laos seri dengan pasukan Indonesia dalam perlawanan pertama. Malaysia tewas 0-3 kepada Singapura dalam perlawanan pertama. Perlawanan yang berlangsung bermula pukul 6 petang tadi. Indonesia mengejutkan Singapura dengan kemenangan 1-0. Jaringan dilakukan oleh Andik Firmansyah pada minit ke-87, meletakkan Indonesia setelah dua perlawanan menduduki tempat teratas dalam kumpulan B. Jadi pasti memberikan cabaran untuk Malaysia perlu menang dalam perlawanan ini dan membuat perhitungan dengan Indonesia pada perlawanan 1 hari bulan nanti. Singapura juga sudah kedudukannya tergugat di tempat yang kedua Liga sekarang ini dan perlu menang dengan Laos dalam perlawanan terakhir mereka. Laos harus diingat bukan pasukan belasan seperti sebelum ini kerana mereka semakin meningkat maju. Dimulakan sekarang oleh pengadil. Azmi Muslim cuba mencari Kunalan, dikawal perlu di situ oleh pemain nombor 8 iaitu Corbin Pat. Laos melakukan asakan. Corbin Pat sekali lagi ke bawah dihantarnya, cuba untuk mencari penyerang dengan dua pemain nombor 20 di situ ialah Kampeng dan nombor 9 BZ adalah dua penyerang mereka. Sudah dirampas oleh Kunalan, tak berjaya hantar cantik. Wana dapat di situ ke Safi Sali, tak berjaya untuk mengawal dan akhirnya memberikan lontaran kepada Malaysia setelah gagal dikejar di situ oleh Sokapun, pemain bertujuh, pemain midfield. Syafiq ketua pasukan ke belakang. Fadli Sash, Aidil di sebelah Aidil ialah Mahali, tapi tendangan terus cuba untuk mencari lagi ke depan, tak berjaya. Wanzek Haikal nombor 25. Mahali Jasuli masuk menggantikan Buyamin Omar yang tidak diturunkan. Satu gerak agak bahaya dari Mahali, membintas di situ pemain nombor 20 iaitu Kampeng. Nombor 12 tendangan percuma akan dilakukan di sini oleh Patana. Farizal Marlias di pintu gol menggantikan Apek. Patana, satu hantaran ke dalam terpiar, ditampak di situ oleh Aidil, dikeluarkan. Mahali akhirnya tendang menguasai untuk memberikan kepada Wanzek Haikal. Malaysia melakukan gerak di sebelah tepi sekarang ini. Pemain yang berasal dari Kuala Lumpur Pahang, cantik hantaran kepada Mahali. Masih dikawal oleh Mahali, tidak keluar. Jadi Mahali sekarang ini mencari rakan, menanti siapa yang akan membantunya, tapi sayang keluar, tak sampai kepada Syafiq Rahim. Pemain yang akan beraksi untuk pasukan Selangor pada musim akan datang dalam Liga Super atau Liga Malaysia. Nombor 9 ketua pasukan BC ke belakang diberikan kepada Songkapun, berjaya diberikan di situ kepada Queen Paktet dan dapat di situ Azmi Muslim memberikan kepada Farizal Marlias. Walaupun banyak yang menyatakan Azmi Muslim tidak bermain di standard yang diperlukan ketika bertemu dengan pasukan Singapura, tapi kira juga Gopal setelah meneliti dalam latihan masih memberi harapan, masih memberikan kepercayaan kepada Azmi Muslim. Sudah dirampas, percaya di situ. Malaysia menguasai, tapi kini terus kepada Azmi Muslim. Satu lorong ke tengah, cuba untuk menjadi Nur Syarul, tak berjaya. Dapat kepada Syakir, cantik Syakir untuk Safi Sali. Dan di situ dapat kepada Nur Syarul dan Talaha, mencari ruang. Pemain yang diberitakan agak kurang sihat sebelum ini, tetapi belum mendengar berita dia dilepaskan oleh Kelantan, nampak telah pun sihat dia. Akan beraksi untuk Johor pada musim akan datang dalam Liga Malaysia. Azmi Muslim hantar ke tengah juga tak berjaya. Syakir cuba menanduk, gagal. Penguasaan untuk dilakukan oleh pasukan Laos dari pemain 20 sebentar tadi iaitu Kampeng, Sayawud. Dan tenang percuma diberikan dari tindakan Aidil yang agak keras. Satu tackle yang dilakukan oleh pemain yang akan beraksi untuk Magazine Johor. Beralih dari Negeri Sembilan ke Tentera dan kemudian ke Johor. Tendangan percuma. Laos, satu hantaran terus ke kotak penalti.
berjaya mencari di sini. Cobbing Pat keluar. Azmi Muslim dari Tazglugo Pulau Pinang bermain untuk Kedah, bermain untuk UPB My Team sebelum ini. Wanzek mencari Safi Salih nomor 19 serta mengawal di situ Kovan. Terjatuh pula dia, diasak oleh Safi Salih. Safi Salih penjaring gol terbanyak untuk edisi yang lalu dengan 5 gol, di mana Malaysia muncul juara. Kovan Nam Tabisye adalah merupakan pemain yang mewakili pasukan tentera Laos, mempunyai 29 cap, 2 gol dijaringkan setakat ini untuk Laos. Dia bermain di bahagian pertahanan, walaupun sebelum ini dikatakan bermain di bahagian midfield. Nomor 10 yang kita saksikan di sini, Kam Laya Sembang, adalah penggerak di bahagian tengah. Nur Syahrul kepada siapa? Tak ada siapa yang berada di situ. Gunalan baru naik ke atas. Sekali lagi hantaran di tengah dikuasai di situ oleh Songkapon. Tapi kawal. Teruskan kata pengadil Songkapon. Mempunyai ruang sekarang ini masih lagi. Akhirnya Azmi Muslim berjaya mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Dapat kepada Nur Syahrul. Dan di atas depan pula di situ ialah Safi Salih, berjaya lepas Safi Salih, tapi nampaknya Ketsada Sombana berjaya untuk mengeluarkan bola dari kawalan yang cuba diteruskan oleh Safi Salih. Ia bersalahkan. Kimura Kokichi dan Datuk Kira Jogobal mengatur strategi masing-masing. Datuk Raja Gopal yang menggantikan Pisatan Aden. Nomor 7 Sengkapun coba memberikan kepada nomor 8 Cobbing Pat. Azmi Muslim bekerja keras. Cobbing Pat tendangannya keluar dari Cobbing Pat, tetapi lontaran diberikan kepada pasukan Laos. Di sini perhatikan Cobbing Pat diasak oleh Azmi dan tendangannya yang mengeluarkan bola dari permainan. Apabila lontaran tenang percuma sekarang ini diberikan. Akan diambil di situ oleh Pacana Sivile. Lakukan satu tendangan yang terus berjaya diselamatkan oleh Farizal Marlias, yang juga beralih angin dari Negeri Sembilan untuk musim akan datang. Kowan rekod memperlihatkan dari 6 Disember tahun 1969. Laos hanya pernah menang sekali, Sukan Si Jakarta 1997 yang dibimbing oleh Wan Jamak apabila Malaysia tewas 0-1. Yang lain Malaysia menang 7 kali dan seri 2 kali. Rekod kemenangan terakhir Malaysia ialah menewaskan Laos 5-1 2 tahun lalu di Jakarta Piala Suzuki. 2 gol dari Amir Yahya, Amir Hadi Zainal, Nur Syahrul dan Talha, dan gol sendiri oleh pemain Laos iaitu Kisara. Dia turun hari ini nomor 4 bermain di bahagian pertahanan. Syakir Wanzek Haikal, satu lorongan ke depan hanya mampu ditepis. Dapat kepada Gunalan. Gunalan mencari rakan, menjumpai Syafiq, diberikan kepada Azmi Muslim. Azmi tak percaya, hantar di situ kepada Gunalan, terus disambar di situ oleh Kampomei. Terus memberikan di sana kepada Kauni Savan yang bermain di bahagian sayap, tapi tak percaya menyelamatkan bola dari keluar. Aidil kepada Syakir, pemain yang berasal dari Kelantan, bermain untuk Kelantan, memulakan kariernya bermain dengan MPPJ sebelum bersama dengan UPB My Team dan kembali ke tanah kelahiran Kelantan.
Adlisas dari Johor. Syafiq yang akan ke Johor dari Selangor. Syakir Syafiq. Dari sini kepada Azmi Muslim dari Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Untuk Nur Syahrul dari Terengganu. Akan ke Johor meninggalkan Kelantan. Wan Zak. Bagaimana Mahali masih lagi mampu dan akhirnya mendapat lontaran. Masih mampu mengekalkan bola dalam kawasan permainan. Bali Jasuli. Nombor 10 Safi Salih tak berjaya mengawal. Dia menjadi tumpuan utama sebenarnya bagi pertahanan pasukan Laos. Sambil itu di sini nombor 9 cuba untuk melakukan asakan visi. Nombor 10 pula Kanyalaya. Berikan kepada nombor 12 yang bermain di bagian Pattaya. Peluang sekarang ini untuk Safi Salih. Sayangnya tendangan kaki kiri Safi Salih tidak bermaya. Dia mempunyai ruang dan peluang. Setelah terlepas di situ kawalan, akhirnya berjaya masuk dalam kotak penalti. Tapi tendangan, apa yang dapat dilihat penjaga gol pasukan Laos iaitu Sim Pachan tak pun berjaya menutup ruang untuk melakukan tendangan bagi Safi Salih yang cuba untuk mencari kawasan di hujung pintu gol di sebelah kiri. Sehingga setakat ini Malaysia menguasai permainan, sedikit kelebihan jika dibandingkan dengan Laos. Bahagian tengah berfungsi hari ini. Wan Zak. Terlepas di situ. Peluang sekarang untuk VC. Tapi dirampas pula oleh Wan Zak. Dapat pula memberikan kepada Syafiq. Lorongan Syafiq kepada Safi. Syafiq satu antara jauh. Coba mencari Kunalan. Berjaya lepas Kunalan sekarang ini. Mencari ruang untuk Kunalan. Masuk ke tengah dan Kunalan masih diberikan situ. Sayang Safi Salih. Peluang kedua untuknya. Tapi tapping yang cuba dilakukan tidak menjadi dari Safi Salih. Sayang sekali Safi Salih gagal. Dia mempunyai ruang dan peluang sebenarnya. Cuba untuk melakukan tapping. Di sini bagaimana Kunalan berjaya memecah benteng pertahanan Safi Salih yang berada di hujung sana. Gagal di situ untuk mengatasi penjaga gol. Itu peluang kedua untuk Safi Salih. Dikuasai sekarang oleh Kenlaya. Dirampas. Dapat di situ kepada Malaysia. Syakir memberi ruang baik untuk Nur Syahrul. Penjaga gol Sempachan lebih dulu untuk keluar melakukan tendangan bola. Bagaimana di sini? Masih berjaya ditanduk oleh Aidil. Untuk Wan Zak Haikal mencari ruang, merampas tapi dia dipersalahkan. Nomor 7 di situlah Sekpau Kapun. VC ke belakang untuk pemain pertahanan Pantana. Diberikan pula sekarang ini kepada Quesada. Satu antar jauh telah pun keluar untuk lontaran Malaysia. Mahali kepada Aidil. Syakir. Azlisas. Syakir bertindak sebagai defensive midfielder. Tidaklah terlalu ke bawah kedua-duanya seperti perlawanan pertama dulu bertemu Singapura. Apabila Amar Rohidan dan juga Syafiq Rahim berada di bawah sedikit. Tapi kini Syafiq diberi ruang untuk berada di belakang Safi Salih dan Nur Syahrul Idhan Talaha. Jadi Syakir akan bertindak sebagai defensive midfielder. Azmi dapat melakukan tandukan di situ Safi Salih untuk Nur Syahrul. Mencari ruang Nur Syahrul, dia dijatuhkan. Dan ini peluang baik untuk Syafiq Rahim. Melakukan tendangan di situ. Dengan Malaysia mengharapkan jaringan dapat dilakukan. Dia dijatuhkan.
oleh pemain nombor 15 di situ yang mengawalnya, yaitu Ving Savan Sayabaun, berusia 23 tahun dari pasukan Lao Polis, mempunyai 6 cap atau 6 kali mewakili negaranya, 7 termasuk perlawanan pertama ketika bertemu dengan pasukan Indonesia dan kini yang ke-8 untuknya. Aidil dijangka akan melepaskan tembakan peluru dari sini. Ini peluang untuk dia cari gol pertama Malaysia dalam perlawanan yang memasuki minit ke-14 ke-15 sekarang ini. Syafiq atau Aidil? Saya rasa Aidil yang akan melepaskan sepakan. Oh tidak, Syafiq. Oh cantik, Syafiq Rahim pada minit ke-14 meletakkan Malaysia di depan dengan tendangan berpisahnya. Jadi Malaysia sekarang 1, Laos 0 dari Syafiq Rahim. Ini mungkin memberikan semangat untuk pemain-pemain Malaysia. Cantik dari Syafiq. Tak berjadi juga di situ oleh Sempachan Bontishan, penjaga gol pasukan Laos, dari tendangan dead ball situation. Oh, cantik dari Syafiq. Walaupun menjangka Aidil yang akan melepaskan sepakan kerana dia melangkah jauh ke belakang, tetapi rupanya Syafiq melihat ada peluang untuk dia melakukannya setelah dia gagal melakukannya ketika bertemu dengan pasukan Singapura lalu. Jadi minit ke-15, Syafiq Rahim meletak Malaysia di depan. Dalam usaha tidak boleh kalah perlawanan ini. Perlu menang dan perlu jaringan yang banyak kerana kita ketinggalan 0-3 dengan Singapura perlawanan pertama. Azmi Muslim membiarkan untuk lontaran. Balik. Kuasaan dilakukan oleh Kenyala. Dapat diberikan di sini kepada nombor 8 di situ, yaitu Kambin Pat. Dan nombor 20 gagal meneruskan kemarahan Kampeng Sayabut yang dikawal oleh Azmi Muslim, pemain yang beraksi untuk pasukan di Thailand, yaitu Konkan FC. Azmi Muslim ke belakang untuk Fazli Shah. Aidil memberikan kepada penyambung di tengah, Syakir. Kunalan sudah bermain di sebelah kanan sekarang ini. Kembali semula Syakir dan Aidil. Syafiq berada di situ ke bawah kali ini. Di tengah hantaran tidak berkesan yang dilakukan oleh Kunalan. Nasib baik berjaya Fazli Shah menyekannya. Marah Datuk Kera juga opal dengan hantaran berbahaya itu. Dan bagaimana kali ini Safi Salih pula di tengah untuk Syakir. Mereka mula bergerak dari seberang sana. Wan Zek Haikal, Mahali sudah naik ke atas, hantar ke tengah, berjaya kepada Wan Nur Syahrul Letala, tapi berjaya dirampas oleh Kovan Namtavile. Nur Syahrul, Wan Zek Haikal. Masih satu lagi lontaran untuk Malaysia. Wan Zek, pemain yang diserap dari pasukan Harimau Melaya yang dipimpin oleh Angkin Swi. Lama dia tidak menyertai Harimau Melaya sebenarnya kerana banyak aksi untuk senior pasukan Harimau. Nombor 9 VC turun ke bawah. Nombor 18 Syakir. Tak berduga kedudukan Safi Salih tadi. Nombor 20 di situ Kampeng Sayabut. Nombor 70 situ ialah Sokapun Wong Chen Kam. Dapat di tengah dan terus berjaya memberikan pula kepada Kobing Pat. Masih lagi Kobing Pat. Tak ke dalam
dan terus ditangkap oleh Farizal Marlias. Ini ada Calvin Pat. Dapat Gunalan. Berjaya dilarikan pula sekarang oleh pemain nomor 12 itu, Patana. Di depan diberikan kepada pemain nomor 20, Kampeng. Nomor 10 pula, Kanlaya. Diberikan nomor 9, Singwisei. Dapat pula sekarang ini kepada nomor 15 yang berada di belakang sedikit, Vingsavan. Mahali, miss kick di situ. Ditenangkan oleh Azmi Muslim untuk Farizal. Selamat di gol Malaysia. Di tengah, Kanyala. Nomor 4, Ketsada. Nomor 10, Kanlaya. Nomor 7, Sakpon. Mereka menguasai bola pada ketika ini. Perlawanan memasuki minit ke-20. Aidil diberikan nama rilisan kerana kadang-kadang tindakannya memang dilihat agak keras, tetapi itulah corak permainannya. Dia tidak menuju ke orang, dia menuju ke bola. Jadi sememangnya tidak ada ruang untuk pengadil memberikan kad kepadanya. Tapi mungkin asakan yang dilakukannya agak keras. Farizal di pintu gol, siap sedia untuk menanti tendangan percuma yang akan dilakukan oleh Kovan Namtisire. Terus ke pintu gol, ditanduk oleh Aidil. Syafiq berjaya mengawal. Syafiq naik ke atas sekarang ini. Sapi Sali di depan. Diberikan dulu kepada Kunalan. Sapi di tengah. Cantik pergerakan ini untuk Safi Sali. Cubaannya terkena pertahanan. Kalau tidak ada ruang untuk menuju ke pintu gol, satu tendangan laju yang dilakukannya. Kita perhatikan di sini ulang tayang bagaimana tendangan itu yang dilepaskan dengan begitu bergaya, tapi terkena Patana Sibleye. Memberikan tendangan sudut yang pertama bagi Malaysia. Syafiq Rahim dikeluarkan. Azmi Muslim lagi hantar ke tengah. Dikawal bersini oleh Calvin Pat. Hantaran jauh yang dilakukan cantik di sini untuk pemain nomor 11 yang berada di situ, Koni Syavan. Ke belakang sedikit. Diberikan pula sekarang ini kepada Kampeng. Tendangan tinggi yang dilakukan oleh Kampeng. Kampeng Sayavuti, 26 tahun usianya, beraksi untuk pasukan di Thailand, iaitu Kokien FC. Ini adalah cap yang ke-19 untuknya, mewakili Laos. Sapi Sali yang beraksi dalam Liga Indonesia akan meneruskan aksinya walaupun pasukan Pelita Jaya dan Liga Super Series untuk Indonesia telah dihentikan, tetapi dia masuk kepada liga yang ada sekarang ini untuk Indonesia kerana pemilik Pelita Jaya mempunyai 2 klub dalam 2 division di Indonesia. 4, Ketsada, Saksavan. Sada nomor 19, Kawan. Di tengah 2 pemain di situ ialah Patana Vilay dan juga Calvin Pat. Satu lorongan cuba untuk mencari Calvin Pat. Kawal di situ oleh Fazli Sas. Nomor 12 terlepas pula di situ. Tapi nomor 4, Ketsara, dapat dibiarkan saja oleh Wan Sek Haikal. Tentara untuk Malaysia. Perlawanan kedua untuk kedua pasukan. Inilah sebahagian dari penyokong-penyokong Malaysia. Walaupun tewas dalam perlawanan pertama,
Walaupun mereka sedikit mengadakan demonstrasi setelah tamat perlawanan, tetapi tetap hadir malam ini untuk memberikan sokongan kepada pasukan Harimau Melaya ini. Itulah sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh mereka. Nur Syahrul Hilal Talaha ke bawah sedikit, percaya memberikan kepada Safi Salih. Safi cuba memberikan kepada Wan Zeng Haikal. Keluar di situ, dapat semula kepada Mahali Jasuli. Ke tengah berjaya ditandu oleh Ketsada. Mahali berjaya melakukan overlapping. Kita perhatikan di sini ulang tayang bagaimana dari Safi Salih. Satu hantaran kepada Wan Zeng berjaya dikeluarkan oleh Ketsada. Tetapi Mahali Jasuli berada di situ untuk melakukan hantaran silang. Dia dipersalahkan pastinya apabila akan dilakukan terhadap Ketsada. Dia beri isyarat kepada pengadil untuk memberikan kad kuning, tapi Fan Ki dari China tidak memberikannya. Nomor 11 Khorisawan Aidil. Tentaran untuk Malaysia. Busuk-busuk Harimau Melaya orang kita juga. Tapi Laos menggunakan 100% penduduk negaranya. Hanya jurulatihnya iaitu Kimura Kokichi dari Jepun. Nomor 9 di situ Visay. Hantar ke tengah untuk nomor 12 yang bersedia di situ. Cuba untuk melakukan rasakan pacana. Dia bermain overlapping dari pemain di bahagian pertahanan. Aidil mengawal Syafiq. Wan Zeng masih lagi dikawal oleh Wan Zeng yang cuba digerakkan pada situ oleh Khorisawan. Dari Aidil untuk Syakir. Malaysia mengatur gerak sekarang ini. Azmi Muslim naik ke atas. Syakir Syari semula tak berjaya untuk lorongan, tapi kembali semula kepadanya. Memberikan kepada Syafiq. Mereka mencari ruang sekarang ini untuk melakukan asakan dan gerak ke depan. Tapi Syafiq diasak oleh Visay. Pertembungan antara dua ketua pasukan Malaysia dan juga pasukan Laos. Ulang tayang, perhatikan bagaimana Syafiq yang cuba untuk melakukan gerak menggelirukan, tapi terus diasak oleh Visay. Syafiq, Kunalan, Azmi Muslim. Dadaan yang dilakukan oleh Nur Syahrul plus sekarang ini. Nur Syahrul cuba masuk dan Safi Salih. Kali ketiga Safi Salih mempunyai peluang, tak berjaya disudahkannya. Hingga setakat ini 3 peluang untuk Safi, 1 untuk Nur Syahrul. Masih belum menyumpai sasaran. Hanyalah jaringan dari bola mati yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Minit ke-15 memisahkan antara kedua pasukan. Safi Salih yang pernah bermain untuk Kuala Lumpur, Sarawak, Selangor sebelum berhijrah ke Indonesia. Setelah menunjukkan kecermelangannya ketika Piala EFF yang berlangsung 2 tahun lalu sebagai penjaring terbanyak 5 gol dan Malaysia muncul juara. Wan Zeng marah sekarang ini, cuba memberikan kepada Nur Syahrul. Nur Syahrul mencari ruang dari Nur Syahrul. Nur Syahrul Hilal Talaha hampir-hampir dapat gol dari gerak yang dilepaskan di situ oleh Wan Zeng Haikal. Kita perhatikan bagaimana ruang itu cuba ditutup oleh penjaga gol. Nur Syahrul melihat tiang gol dan pintu gol di sebelah kanan. Kelahiran Besut, Terengganu. Nur Syahrul Hilal Talaha, 26 tahun. Dia pernah bermain untuk Perak, untuk Negeri Sembilan, untuk My Team, untuk Kelantan dan musim depan ke Johor.
isu berhubungan dengannya telah pun diselesaikan 2 hari lalu. Farisal Mahali. Mahali naik ke atas. Safi Salih cuba marah dalam kawasan penalti. Mahali masih lagi bola bola. Sayang sekali akhirnya kehilangan peluang itu. Sayang sekali Mahali. Apapun dia menyeruang sekali lagi untuk menebus kesilapan itu. Dari Mahali ke tengah. Terus dapat dikejar di sini oleh Safi Salih. Di depan Safi Salih pemain nomor 12 di situ, yaitu Patana yang diberi tugas untuk mengawalnya. Safi ke tengah diberikan kepada Azmi Muslim. Azmi cuba hantar kepada Kunalan, tapi tak berjaya lepas dari tembok yang dibina oleh pemain-pemain pasukan Laos. Lontaran untuk Malaysia. Syafiq. Aidil dicari. Hujan mula turun rintik-rintik setelah petang tadi agak lebat ketika Singapura ditewaskan oleh pasukan Indonesia. Wanzek antar pemain yang boleh dikatakan cukup meningkat selain daripada Fazli Sars dari pasukan Harimau. Hantar situ ke bawah, hantar kepada Syarul. Pemain nomor 15. Eksavan dapat dia bersalahkan di situ. Kunalan yang dipersalahkan. Khairul Fahmi Cemat, Khairul Mohamed, Baru Bakhtia, Azamuddin Akil antara di bangku simpanan. Ketsada Seksawan, Bali Jasuli, Wanzek Haikal lepas dari kawalan Koni Sabang. Masih lagi berkut mencari bola, tapi lontaran untuk pasukan Laos. Kanlaya hantar ke belakang semula. Rekor pertemuan antara dua pasukan ini 10 kali sejak 69. Malaysia menang 7 kali, 2 kali seri. Kita menang ketika Piala Suzuki di Phuket dan juga Suzuki di Jakarta. Dan sini peluang Safi Salih. Wow. Tendangan kencang yang dilakukan oleh Safi Salih tidak menepati sasaran. Attack yang keempat clear untuk dia. Lepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Kencang dengan kaki kanannya yang berpisah itu. Pemain yang dilahirkan di Kajang tapi dibesarkan di Tapah Perak. Fazli Sars terus diberikan kepada Farisal Marlias. Dia ditolak. Memberikan terang percuma di sini kepada Malaysia. Inilah dia jurulatih Kokichi Kimura dari Jepun yang melatih pasukan ini. Prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Myanmar dalam EFF 40 perlawanan, 10 menang, 7 seri, 23 kalah, 48 gol, dijaringkan 127 bocor. Terbaik apabila mereka menewaskan Timor Leste pada tahun 2010 6-1. Terburuk mereka tewas 0-11 kepada Singapura AFF 2007. Begitulah Laos.
Bukanlah kuasa bola sepak di rantau Asia Tenggara, tetapi nampaknya peningkatan dapat ditunjukkan oleh pasukan Laos ini. Shakir. Syafiq kepada Wazek Haikal. Semula kepada Syafiq. Perancang di tengah ketua pasukan. Memberikan kepada Mario. Mario mencari ruang, lepas dan atak ke tengah. Bercari tubuh oleh penjaga gol. Oh, sayang sekali kalau lepas Safi Salih menanti di Papus. Malaysia melakukan tekanan, menguasai perlawanan untuk mencari kemenangan. Dibawa bekal untuk bertemu dengan Indonesia dalam perlawanan terakhir kumpulan nanti pada 1 hari bulan. Indonesia kini mendahului kumpulan ini dengan kemenangan menewaskan Singapura sebelum perlawanan ini. Jadi mereka dengan 4 mata, 1 menang, 1 seri ketika bertemu dengan pasukan Laos. Aidil naik ke atas. Malik Jasuli diberikan di sana kepada Wazek Haikal. Antara Wazek terbiar terus kepada penjaga gol Sang Pacan Bautista. Dia berusia 25 tahun, mempunyai 24 cap, bermain untuk pasukan Vientiane FC di Laos. Nombor 7 yang kita saksikan, Sekapon, berusia 20 tahun, bermain untuk Krabi FC di Thailand. Ada 3 pemain yang beraksi di Liga Thailand dalam pasukan Laos ini. Thailand adalah pasukan yang telah melepasi peringkat ke peringkat separuh akhir setelah menang besar semalam. Dan di sini bagaimana harapan dibawa di sini oleh Kunalan. Di tengah Kunalan dan peluang untuk Mario, terlepas pula. Sayang sekali Mario tak berjaya menampan bola dengan sempurna dan akhirnya gagal untuk mencipta gol. Kita perhatikan cantik antaran yang dilakukan di sini Kunalan. Tampanan yang tidak kemas Mario. Dia mempunyai peluang untuk melakukan rempatan setelah tampanan pertama. Di sini berpeluang untuk rempatan, tetapi bola melantun dari tanah yang tidak dapat dikawalnya dan tersia-sia begitu. Tendangan percobaan untuk Malaysia. Inilah sebahagian dari penyokong-penyokong Malaysia dengan baju kuning kuning kita panggil kuning sirih pinang. Kuning sirih pinang. Dan di sini lepas untuk Azmi Muslim ke tengah, berjaya ditanduk di situ oleh Patiana. Dapat semula kepada pemain Laos. Asakan cuba dilakukan di situ oleh Voksafon. Lepas teruskan kata pengadil. Aidil sudah naik ke atas, memberikan kepada Wazek Haikal. Atak ke tengah, lepas semuanya. Tidak ada pemain di sebelah sini untuk menanti. Hantaran yang dilakukan oleh Wazek Haikal terlalu kuat melepasi depan gol. Nomor 20, Kampeng Cyber. Aidil, Shakir, Fazli Sas. Syafiq akan membawa bola dan menghantar ke depan. Tendangan dari Syafiq kepada Kampeng. Dan Kampeng melihat di seberang sana. Konsawan tendangannya. Jaringan berjaya dilakukan dari tendangan Konsawan. Dari Konsawan, minit ke-38, dapatnya Laos menyamakan kedudukan. Walaupun terkena pemain Malaysia itu Aidil yang berada di depannya. Perhatikan, tidak berbahaya ketika ini. Bola terkena Aidil mengakibatkan tidak dapat diduga di situ oleh Farizal Marlias. Jadi Vongsawan berjaya menyamakan kedudukan dari bola reflection dari tampanan yang cuba dia dilakukan oleh Aidil. Jadi
Kon Savan. Siwahong. Jadi 1-1 sekarang ini. Satu kedudukan yang sudah menekan semula Malaysia. Bagaimana dengan Mario sekarang? Mencari ruang. Masih lagi Mario. Dan dia ke depan. Tapi terus tendangannya kepada penjaga gol. Diselamatkan oleh Sempecan. Harus diingat Malaysia mesti menang dalam perlawanan ini. Kita perhatikan dari Mario. Pada ketiga ini, kedudukan Malaysia masih di tempat terakhir kumpulan B. Indonesia di tempat pertama dari 2 perlawanan 4 mata. Singapura tempat kedua 2 perlawanan 3 mata. Dan Laos tempat ketiga dengan 2 perlawanan 1 perlawanan netral lengkap dengan 1 mata. Malaysia 0 mata. Juara bertahan dalam situasi tertekan. 5 minit sebelum menamatkan separuh masa yang pertama. Tendangan percuma untuk Malaysia. Azmi Muslim. Satu-satu kedudukan sekarang ini. Azmi masih belum melakukan tendangan. Dan terus kepada penjaga gol tendangannya. Foul Malaysia 7. Laos 4. Tiga peluang menjadi milik Nur Syahrul. 4 peluang menjadi milik Safi Salih. Belum lagi menghasilkan gol. Pada kali ini Sekapun tendangannya berjaya ditampan. Wan Sekal. Satu hantaran berjaya dikawal di situ oleh pasukan Laos berusia pemain nomor 12 yaitu Patana. Diberikan kepada Sekapun dan terus tendangan Kobang jatuh keluar di situ. Aidil menampan berjaya diselamatkan oleh Fazli Safs. Dapat kepada nomor 19 Kobang. Kawan Namtawide. Cantik dugaan Azmi Muslim. Tendangannya pula berjaya di situ kepada Kobeng Pat. Masuk pemain nombor 10 Kenyala. Bagaimana tindakan yang silap dari Mahali. Hampir lagi satu tamparan berbahaya. Sayang sekali. Peluang keemasan dimiliki oleh pasukan Laos sebentar tadi. Mereka melakukan tekanan terhadap Malaysia sekarang ini setelah jaringan berjaya dilakukan sebentar tadi oleh Kong Sawan. Farizal. Cari tanduk di situ oleh Kobeng Pat. Belakang lagi di situ Patana Sivili. Syahrul Iratala. Paraskan Syahrul, tak berjaya lagi. Hantaran yang coba dilakukannya ke tengah berjadi halang oleh pertahanan pasukan Laos. Ketsara memberikan tendangan sudut yang ketiga untuk Malaysia. Diambil oleh Syafiq.
1 minit waktu kecederaan untuk separuh masa yang pertama. Terlepas semuanya. Dan akhirnya satu tendangan jauh yang cuba dilakukan di situ oleh Kevin Pat. Dapat sekarang ini kepada Syafiq Rahim. Siapa tercari? Syafiq kehilangan bola. Ketinggalan bola. Akhirnya dia dipersalahkan kerana menarik pemain nombor 10 iaitu Ken Laya. Jadi mereka sekarang bermain dalam waktu kecederaan menghampiri 45 minit separuh masa yang pertama sekarang. Nomor 4 Ketsara, dialah menjaringkan gol sendiri ketika Malaysia menewaskan pasukan ini di Jakarta 2 tahun lalu dengan 5-1. Safi Salih. Ada di situ Kunalan. Mario offside. Satu minit untuk extra time separuh masa yang pertama. Malaysia menguasai hampir 60% perlawanan, tetapi hanya 1 gol dapat dilakukan menerusi servis bola mati Syafiq Rahim pada minit ke-15. Dan Laos menyamakan kedudukan pada minit ke-38 menerusi Kevin Sawa. Peluang sekali lagi untuk Laos melakukan sesuatu sebelum masuk ke bilik persalinan. Kevin Pat berjaya memberikan di situ kepada nombor 20 Kampen. Tendangan Kampen berjaya ditanduk semula oleh Gamli Saj. Dapat pula kepada VCA ketua pasukan. Dan whistle panjang dibunyikan oleh pengadil Fan Ki dari China untuk menamatkan 45 minit separuh masa yang pertama pada kedudukan 1 Malaysia 1 Laos. Inilah dia penjaring Malaysia iaitu Syafiq Rahim yang melakukannya pada minit ke-15. Inilah dia jaringan yang dilakukannya. Cantik, gagal diselamatkan oleh Seng Pacat. Tetapi di sini pula jaringan yang berjaya dilakukan oleh pemain nomor 11 Koni Sawan apabila bola terkena Aidil dan tidak dapat diduga sama sekali oleh penjaga gol Malaysia Farizal Marlias. Jadi kedudukan setelah separuh masa 1 Laos, 1 Malaysia. Separuh masa yang kedua akan dimulakan sebentar lagi. Mali jasa pemain nomor 11 iaitu Azmi Muslim dikeluarkan dan Zubir Azmi dibawa masuk, pemain muda dari Terengganu. Itulah pertukaran yang dilakukan oleh Datuk Kira Raja Gopal. Jadi pertukaran di bahagian pertahanan. Dan sekarang ini pertukaran yang dilakukan cantik oleh Wan Zek Haikal kepada Kunalan. Satu antara semula Mario. Ada 3 pemain Malaysia sederet di situ. Mario di depan sekali, Wan Zek Haikal di tengah dan Safi Salih yang berada di hujung. Kita perhatikan di sini bagaimana. Sayang sekali. Mario. Tidak ada pertukaran dilakukan oleh Laos. Masih berpuas hati dengan kesebelasan utama mereka dari awal. Nomor 20 Kampeng bertindak sebagai solo striker sekarang ini untuk pasukan Laos. Setelah VC turun sebagai backup striker. Nomor 20 Kampeng memberikan di situ kepada Kovan. Dapat pula sekarang ini kepada Laya. Kovan antar ke tengah, tak berjaya di situ. Walaupun Syekapun cuba untuk melakukan dummy. Untuk Kunalan sekarang ini di depannya berada di situ oleh Kevin Pat. Masih lagi bergerak Nur Syahrul dan Talha Azmi Muslim. Tempat Azmi Muslim yang diganti. Dan peluang untuk Safi Salih. Tendangan leret yang dilakukannya terus kepada penjaga gol. Satu taktik yang menarik bagi Syafiq Rahim yang kemudiannya meninggalkan bola untuk Safi Salih yang berada di belakangnya.
Dan terus dari Safisali, tendangan kaki kanan yang dapat diduga oleh penjaga gol, iaitu Senpacan. Sekali lagi Safisali mempunyai ruang sekarang ini untuk melepaskan diri. Siapa yang nak diberikan oleh Safisali setelah percaya untuk mengatasi Quezada? Sayang sekali Safisali secara keseluruhan 5 cubaan dilakukan oleh pemain yang mungkin katanya ini kali terakhir untuk beraksi bagi negara setelah melihat kebangkitan beberapa pemain muda yang mungkin boleh mengambil alih tempatnya selepas ini sebagai top striker Malaysia. Percaya di situ Kunalan, tapi dia disalahkan. Tapi ianya boleh dikatakan agak leka sedikit pemain pasukan Laos, iaitu Kobing Pat, Datuk Raja Gopal bersama dengan Datuk Subhan dan Tan Cheng Ho. 3 watak yang membentuk pasukan kebangsaan sekarang ini. Quezada Sekawan, sementara itu Farizal di pintu gol menanti tendangan pemain pertahanan tengah untuk pasukan Laos ini. Quezada terus dan tidak menuju ke sasarannya. Ini pula ialah Kokichi Kimura, latih dari Jepun. Farizal Marlias tipis mencari Nur Syahrul. Azmi Muslim, tempat Azmi Muslim yang sekarang ini dimainkan oleh Zubir Azmi. Taranto Malaysia. Nur Syahrul dan Talaha. Zubir Azmi, bola terlalu jauh dari kakinya. Apapun dapat satu lagi lontaran untuk Malaysia. Tapi diberikan kepada Laos oleh pengadil di situ. Untuk tenang percuma kerana tindakan yang dilakukan oleh Zubir Azmi. Sebahagian dari penyokong Malaysia tak jemu-jemu bersorak maukan gol, itulah mereka inginkan. Nombor 20 Kampen. Zubir Azmi, Fadli Sas, Syahrul dan Talaha kehilangan bola. Kawalan berjaya dilakukan di situ oleh pemain nombor 15, iaitu Feng San. Dapat pula nombor 8 Kampen, dirampas di situ oleh Kunalan, dikejar oleh Kampen Pat. Yang dapat merampas dia diberikan kepada Kenlaya. Kobeng Pat keluar. Kunalan. Ini pemain gantian, yaitu Zubir Azmi, pemain dari Terengganu. Masih remaja. Bagaimana sekarang ini terlepas. Pemain nomor 8 sebentar tadi diberikan kepada pemain nomor 11, iaitu Kabesawan yang menjaringkan gol. Dapat dikuasai semula di sini oleh Kobing Pat. Tapi ada pemain rakannya yang mengalami kecederaan, iaitu Kabesawan Sihabong yang menjaringkan gol pada minit ke-38, meletakkan kedudukan Laos 1, Malaysia 1. Tidak ada siapa yang menghalang ataupun mengasahnya. Dia terjatuh sendiri. Keadaan padang yang agak basah, licin kerana hujan lebat. Nombor 20 Kampeng Sayabut adalah pemain penyerang. Nombor 7 Sokapon perlu diberikan perhatian kerana dia bergerak di bahagian tengah yang banyak mengucar-ngacirkan keadaan. Ada pertukaran yang akan dilakukan oleh pengadil Kokichi Kimura. Sambil itu inilah di antara penyokong-penyokong Malaysia yang tidak jemu-jemu menyanyi, memberikan sokongan padu mereka kepada Datuk Raja Gopal dan anak buah.
Nomor 13 Laos akan dibawa masuk sekarang ini, yaitu Vilayut Saya Bonsao yang siap sedia untuk dibawa masuk. Masih belum lagi. Wanzek dengan satu tindakan semangat kesukaran. Malaysia pun menang dalam perlawanan ini. Seri tidak memadai kerana Indonesia telah mengutip empat mata hasil dari kemenangan malam ini mengatasi Singapura. Tak berjaya kawal di situ oleh Laos, memberikan lontaran kepada Malaysia. Satu tenang baik cari Safi Salih, tapi tendangan yang berbahaya dilakukan oleh Nosharul Talaha. Kita perhatikan menuju ke pintu gol, paksa ditumbuk keluar di situ oleh penjaga gol, dan sebentar tadi diselamatkan pula tendangan sudut Malaysia. Tendangan sudut yang kelima untuk Malaysia. Kita perhatikan di sini agak berbahaya tendangan awal yang dilakukan. Selepas itulah tendangan sudut. Ada pemain pasukan Laos yang diberikan amaran oleh Pegadil, dan adalah pertukaran pemain. Vilayut dibawa masuk nomor 13 menggantikan penjaga pencari gol iaitu Konvesan Siwahong. Jadi Vilayut Saya Bonsao dibawa masuk sekarang ini untuk pasukan Laos. Visay hantar di sini kepada Sekapon, dikawal oleh Malaysia semula. Mahali Jasuli, dorongan diberikan kepada Wanzek Haikal, terus ke depan Mario. Cantik backhill Mario untuk Wanzek, dan Wanzek bagaimana teruskan, dan dia dapat bola. Tak berjaya untuk menghantar ke tengah. Sayang sekali dia mengharapkan tendangan penalti tadi. Teruskan kata pengadil, dan terus dilarikan sekarang ini oleh Sekapon. Berjaya lepas dari kawalan Syakir. Sekapon masih diasak di situ oleh Syakir. Hantar ke sini, dapat di sini kepada Kemenpak. Akhirnya berjaya di situ Aidil. Marah sedikit Aidil dari kesilapan yang dilakukan di situ, memberi ruang kepada gerak-gerak dilakukan oleh pasukan Laos sehingga hampir-hampir melakukan jaringan. Bagaimana kali ini Visay cuba untuk menggerakkan asakan sekali lagi. Di atas mula dapat diberikan di sini kepada Kemenpak. Di tengah ada peluang untuk Visay, kembali semula di tengah dan dikeluarkan oleh Mahali untuk Syakir. Safi Salih pula kehilangan bola apabila diasak oleh Ketsana. Nomor 4, kita perhatikan dari belakang asakan dilakukan oleh Ketsana. Kunalan tak percaya melepaskan sepakan, kembali dikawal oleh Visay, ketua pasukan yang turun ke bawah. Dan berlapan pula Kemenpak, dan diberikan kepada Visay. Nomor 10 Kenyalaya. Mereka melakukan asakan terus dilakukan oleh Sekapon. Tak berjaya untuk mengantar di situ kerana berjaya dikawal oleh pemain Malaysia. Antara jauh mencari Mario, tak sampai. Kelaya terus berjaya memberikan kepada Vilayut. Vilayut ke tengah diberikan kepada Sekapon. Kawalan baik di tengah oleh Syakir. Akhirnya Wanzek memberikan kepada Safi Salih yang diasak, ditolak dari belakang oleh pemain nomor 15 iaitu Vengsavan Sayabon. Memberikan tenang percuma kepada pasukan Malaysia. Dari Vengsavan, satu gerak
Menggasak Safisali dari belakang. 56 minit. 1-1, satu kedudukan yang tidak memihak kepada Malaysia kerana memerlukan kemenangan. Kerana pencaturan selepas ini bertemu dengan Indonesia yang telah mempunyai 4 mata. Cari Safisali. Mario di tengah sama Wan Zek Haikal. Kehilangan bola, dapat kepada Syafiq. Terlalu tinggi bola dari Syafiq. Saya rasa dia cuba untuk mengangkat bola itu kerana melihat pertahanan yang begitu ramai di depan pintu gol. Tapi nampaknya terlalu kuat angkatan yang cuba dilakukannya, mengakibatkan bola tinggi di udara. Syafiq Rahim. Bermula separuh masa yang kedua, nampak seperti penguasaan lebih sedikit dimiliki oleh Laos jika dibandingkan dengan pasukan negara kita. Malaysia di ranking dunia berada di tempat 163 sekarang ini. Laos berada di tempat 179. Nomor 20, Kampeng Sayawut. Dia belum lagi mencarikan gol, walaupun setakat ini untuk pasukan negaranya dia telah mencarikan 2 gol dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Safisali, cantik di sini kepada Wan Zek Haikal. Wan Zek, saya tak tahu sama dia mau memberikan kepada Nur Syarul Talaha atau mencari penjuru tiang gol. Tapi itu peluang keemasan yang terbuka untuknya Wan Zek Haikal. Di sini perhatikan bagaimana Nur Syahrul masih berada di belakang. Cantik diberikan oleh Safisali. Wan Zek, dia cuba mencari agaknya di seberang sini, yaitu di sebelah kanan, kerana penjaga gol pasukan Laos telah pun menutup ruang di depannya. Dan akhirnya gagal di situ. Syafiq Rahim pula sekarang ini terlalu kuat. Hantaran cuba memberikan kepada Mario. Percaya di situ Mario. Cuba Mario dipersalahkan gitu, walaupun dia mendakwa satu sliding tackle terhadap Ketsana yang dilakukannya. Mario belum lagi melakukan jaring hingga setakat ini. Ketika bertemu dengan pasukan Laos ini di Jakarta 2 tahun lalu, dia melakukan 1 gol. 2 dilakukan oleh Amri Yahya, 1 lagi oleh Amir Hadi, 1 lagi gol sendiri Ketsana. Tak lepas lagi pergerakan di tengah. Ada sedikit kelebihan untuk Malaysia. Syafiq Rahim dan juga Syakir menguasai jika dibandingkan dengan Kanyala dan Kawin Pek. Terlalu kuat. Tak dapat dikejar oleh Wan Zek. Memberikan terangan gol. Ada wajah keresahan Datuk Kira Jogobal kerana menjedari perlawanan ini cukup penting. Rekod menunjukkan perlawanan-perlawanan sebelum ini 10 kali 7 Malaysia menang, 2 kita seri dan hanya sekali tewas ketika dipimpin oleh Wan Jamal Hassan pada Sukan C di Jakarta tahun 1997. Kita tewas 0-1. Kita seri di Singapura Piala Tiger 2002. Sekali lagi kita seri di Hanoi Piala Tiger pada tahun 1998. Kita pernah menewaskan mereka dengan 9-0 Sukan C 1993 di Singapura. Selain menewaskan 5-1 Piala Suzuki di Jakarta 2 tahun lalu dan 5-0 menewaskan Laos ketika Sukan C di Kuala Lumpur. Syafiq bijak
Diberikan kepada Zubir Azmi. Zubir tak berjaya di situ lepas. Nosharul Talaha. Dapat dikawal semula di sini oleh Kampeng. Coba memberikan di situ kepada Sakapon. Kawalan Fazli Sas. Pemain cemerlang hari ini. Bagaimana dengan Syakir, cantik diberikan kepada Mali Jasuli. Hari Mahali dan peluang cantik. Oh, sikit saja. Tidak menepati tandukan yang dilakukan oleh Safi Salih. Oh, satu hantaran cantik dilakukan oleh Mahali. Safi berada di papus. Kosong, tidak ada siapa menghalangnya. Di sini bermula hantaran Malik Jasuli. Safi terbang mencari sasaran tapi tidak tepat. Itulah peluang yang ketujuh untuk Safi Salih. Belum dapat dilaksanakan untuk jaringan. Dari 7 peluang itu, ada 2 atau 3 yang mempunyai peluang terbaik. Gunalan. Syakir semula kepada Safi Salih. Tak berjaya untuk memberikan kepada Syafiq. Dikawal semula di situ oleh Kamlaya. Striker, sliding tackle yang dilakukan oleh Aidil terhadap pemain ini. Bergulung-gulung dia jatuh. Aidil harus berhati-hati. Kita perhatikan nomor 20, Kampek. Coba marah dan Aidil. Wow. Itulah cara keras permainan Aidil. Zakwan Araha. Kembarnya Zakwan Araha, kembarnya digugurkan pada saat terakhir oleh Datuk Kiraja Gopal kerana kecederaan. Nomor 13 di sini Vilayut. Oh, lepas Vilayut mencari ruang, sekarang Vilayut masih lagi dia mengawal. Akhirnya tak berjaya di situ, memberikan kepada Kanlaya. Masih lagi dikuasai di sini oleh pasukan Laos. Mereka melakukan rasakan Sekapun. Tak berjaya untuk memberikan di situ kepada Kanlaya. Terus kepada penjaga gol Malaysia. Laos. Bukan Laos yang kita tewaskan 5-1 2 tahun lalu. Mereka terjatuh antara pasukan yang kian harus diberikan perhatian. Mahli Jasuli diberikan di sini. Lambat Nosharul Talaha dari hantaran Wazek Haikal. 65 minit telah berlalu. 25 minit yang tinggal. Disitulah harapan Malaysia terletak untuk mempertahankan Piala AFF Suzuki yang dimenangi 2 tahun lalu. Mengikut sejarahnya, kita hanya memasuki perlawanan akhir pada kejuaraan pertama, tetapi tewas kepada Thailand. Dan kita baru untuk mencapai kemenangan menewaskan Indonesia. Kita tewas 1956 kepada Thailand 0-1. Sememangnya 2 tahun lalu kita memiliki kejuaraan yang membanggakan di peringkat Asia Tenggara, sehingga dianggap sebagai pasukan terbaik kerana kita juga memenangi peringkat pasukan C. Bagaimana kali ini cantik Wazek Haikal mencari ruang. Wazek cantik di situ. Begitu Safi Salih. Safi Salih menjadikan kedudukan 2-1 untuk Malaysia. Minit ke-66. Gandingan baik. Bagaimana Wazek Haikal akhirnya menyerahkan bola yang begitu cantik untuk Safi Salih yang tidak dikawal oleh sesiapa. Jadi Malaysia sekarang ini 2, Laos 1. Menceriakan penyokong-penyokong di sini. Di sini perhatikan bagaimana Wazek Haikal, Safi Salih keseorangan
cantik dari Wanzek dan tapping dari Safi Saleh. Terus mengecewakan penjaga gol Laos untuk gol yang kedua Malaysia. Oh, cantik. 1-2. Dan Safi Saleh menyudahkannya. Penjaring 5 gol ketika 2 tahun lalu menjaringkan gol pertama untuk kempen tahun ini. Safi Saleh membungakan semula harapan kita. Minit ke-66. Nomor 7. Laos di situ Syakapon diberikan nomor 20 Kampang. Dapat semula di situ kepada Kendala. Dapat semula diberikan kepada Kampang. Di belakang sedikit. Dan terus ke belakang dari Ketsada untuk menjaga golnya. Tinggi Subir Azmi di situ. Untuk lontaran bagi pasukan Laos. Tidak, Malaysia akan melakukan lontaran. Subir Azmi. Fadlisas. Aidil. Malaysia mencari gol lagi. Mana tahu perhitungan untuk jaringan terpaksa dibuat. Kerana mengikut peraturan setelah mata diikuti dengan perbezaan gol dan kemudian jaringan. Selepas itu akan ditentukan pertemuan antara dua pasukan yang terikat untuk ke peringkat separuh akhir. Begitulah peraturannya. Sembilan akan keluar. VC. Nampaknya ketua pasukan dikeluarkan. Dan Dalnew Saving Ray akan dibawa masuk. Jadi ketua pasukan dikeluarkan sekarang ini untuk pasukan Laos. Dalnew. Dalnew. Nomor 16 berada di situ. Dalnew. Kunalan dipersalahkan. Pemain yang beraksi untuk Selangor musim depan sebenarnya dilahirkan di Semenyih, Selangor, tapi lama bermain dengan pasukan Negeri Sembilan sejak perlawanan untuk remaja lagi. Lontaran untuk Laos nomor 12. Lakukan di sini Patana Siwilei. Nomor 4 Ketsada. Patana semula diberikan sekarang ini kepada Kanlaya. Kedudukan offside Malaysia 1 dan separuh masa yang kedua ini. Wanzek Haikal pencetus gol kedua tadi. Terlalu ke depan. Tak berjaya di situ Syafiq. Berjaya dilarikan oleh Sekapon. Cari rakan-rakan pemain midfield yang bermain untuk pasukan Perawi FC di Thailand. Nomor 13 pula berada di situ Velayut. Sudah dirampas, dapat sekarang ini kepada Mahali. Hantaran yang cuba diberikan kepada Safi, tapi dapat semula kepada Mahali Jasuli. Siapa Mahali? Nampaknya sedikit mereka terkeliru dengan hantaran itu. Kerana Mahali ataupun Safi Saleh telah turun sedikit ke bawah. Fadlisas dan juga Aidil di bahagian pertahanan. Subir Azmi melakukan overlapping sekarang ini. Dia dibantu di situ oleh Kunalan. Syakir di tengah. Lagi ke belakang diberikan kepada Fadlisas. Fadli. Satu hantaran jauh. Berjaya Safi Saleh memberikan kepada Syafiq Rahim.
terkena pertahanan. Sudut untuk Malaysia. Sudut. Sabi Saleh telah menjaringkan 1 gol. Syafiq Rahim akan melakukan tendangan sudut ini. Pengadir pertandingan Fan Qi dari China dan nombor 12 mengalami kecederaan pula di situ. Ialah pemain pertahanan iaitu Patana Sivillier. Dia berusia 22 tahun dari pasukan belia atau Youth FC. Mempunyai 11 cap, masuk lawan ini 13 dan telah menjaringkan 1 gol untuk pasukan Laos. Sebelum ini dia dijangka akan ditukarkan. Kam Lapin Kau mungkin antara pemain yang dibawa masuk. Apapun belum ada respon dari bench ataupun tempat duduk pemain pasukan Laos. Sudah ada sekarang ini yang akan dibawa masuk. Ada pemain baru. Tujuh belas menit yang tinggal. Syafiq Rahim ke tengah, tidak siapa. Dapat semula kepada Wan Zek, diberikan kepada Nur Syahrul. Nur Syahrul mencari ruang, dapat tendangan sudutlah. Sekali lagi untuk Malaysia. Sudut yang ke-8 sekarang ni untuk Malaysia. Syafiq kepada Nur Syahrul. Hantar ke tengah. Tantukan. Tak berjaya. Terus tantukan berjaya dilakukan dari sebelah sana. Tapi nampaknya tak berjaya mencari gol. Subir Azmi. Cari Sabi Saleh. Kawalan dilakukan oleh Kampeng. Nampaknya Patana Sivillier telah pun dikeluarkan. Dan pemain nomor 2 akan dibawa masuk, iaitu Sekaveng Pongpayam. Sambil itu ada pertukaran yang mungkin dilakukan oleh Malaysia. Khairul Mohamed sedang siap sedia untuk dibawa masuk. Siapa yang akan digantikannya? Pemain yang boleh bermain sebagai striker dan juga pemain sayap ini, di kiri dan juga di kanan. Mungkin agak Sabi Saleh yang tadinya mengadu sedikit kecederaan yang dialaminya, meletakkan Khairul Mohamed akan bergantian dengan Mario bagi Malaysia. Telah pun masuk sekarang ini nombor 2 iaitu Sekaveng Senakaveng untuk pasukan Laos. Mario Kunalan hantar ke tengah dan peluang cantik. Dan di situlah Wan Zek Haikal menambah kedudukan pada minit ke-75. Wan Zek menjadikan kedudukan Malaysia 3, Laos 1. Ia bermula dari pergerakan yang dilakukan oleh Mario. Cantik yang dilakukan di sini. Mario kepada Kunalan dan terbuka situ peluang untuk Wan Zek Haikal. Menjadikan kedudukan sekarang ini 2-3-1 untuk Malaysia. Wan Zek Haikal, pemain berasal dari Pahang, dari pasukan Harimau Muda. Dipersalahkan di situ. Syakir. Khairul Mohamed masuk sekarang ini untuk menggantikan Sabi Saleh. Setelah dia menjaringkan gol kedua untuk Malaysia tadi, Sabika Saleh ternyata sedikit mengalami kecederaan.
Tapi telah percaya beliau semangat kepada pemain-pemain Malaysia. Secara keseluruhan dia mempunyai 7 atau 8 percubaan. Satu daripadanya melakukan jaringan. Khairul Mohammed adalah pemain yang kali terakhir menjaringkan gol untuk Malaysia dalam perlawanan persahabatan bertemu Bangladesh, di mana Malaysia seri 1-1. Dan sekali lagi peluang terus kepada Khairul Mohammed. Mencari ruang, Khairul ke tengah. Tampanan dilakukan oleh bertahan tengah untuk memberikan sudut lagi kepada Malaysia. Semakin bergasak Malaysia mencari gol untuk mendapatkan perbezaan jaringan sekarang ini. Harus diingat Singapura dengan 3-1 kedudukan jaringan dengan 3 mata. Malaysia sekarang ini dengan 3-4 dari segi jaringan, kerana 3-0 kewas kepada Singapura. Dan 1 gol yang dijaringkan oleh pasukan Laos malam ini. Kita menjaringkan 3 gol. Masih jauh untuk mengatasi Singapura seandainya kekal dengan kedudukan menang bertemu dengan pasukan Laos. Jadi pada ketiga ini Malaysia masih menduduki tempat yang ketiga dalam kumpulan B, dengan Indonesia tempat pertama 4 mata. Dari seri dengan Laos 2-2 dan menang dengan pasukan Singapura 1-0. Singapura dengan 3 mata, tapi dengan jaringan 3-1. Nomor 16 untuk pasukan Laos di situ. Dong ini Malaysia nampaknya akan melakukan pertukaran. Dan kali ini peluang untuk Khairul Mohammed mencari gol. Khairul masih lagi kesoran. Khairul, gol! Dari Khairul Mohammed berlari 40 meter secara solo untuk melakukan jaringan pada minit ke-39. Dari Khairul Mohammed menjadikan kedudukan sekarang ini 4-1 untuk Malaysia. Semakin mengukuhkan kedudukan untuk anak guru silat dari Al-Ustaz ini. Perhatikan bagaimana dia masuk dan akhirnya menjaringkan gol. Pemain yang masuk menggantikan Sabi Saleh, Muhammad Khairul Mohammed. Cantik. Dia menguasai bola dari hampir di pertengahan 40 meter dari pintu gol. Berlari secara solo untuk dikejar di situ oleh pertahanan, yaitu Ketsana. Tetapi akhirnya berjaya untuk meloloskan bola ke dalam pintu gol pasukan Laos. 9 asakan yang dilakukan oleh pasukan Laos. Pasukan Malaysia separuh masa yang kedua hanya 1 dilakukan oleh Laos. Dari 9 itu Malaysia berjaya menghasilkan 3 gol hingga setakat ini dalam separuh masa yang kedua. Ternyata penguasaan mutlak yang dilakukan oleh mereka. Sambil itu Badrul Bakhtia pula akan dibawa masuk menggantikan Madio. Jadi nampaknya gandengan Kedah akan berada di depan, dengan Badrul Bakhtia akan bergandengan dengan Khairul Mohammed. Nomor 23 Badrul Bakhtia. Dia adalah pemain yang boleh beraksi di bahagian sayap, boleh beraksi di bahagian tengah, dan boleh beraksi di bahagian serangan. Mengetuai pasukan Malaysia memenangi pingat emas ketiga Jakarta, Badrul Bakhtia. Asakan Malaysia yang cuba disudahkan di situ oleh Wasik Haikal ataupun Badrul Bakhtia sendiri. Kesana Barikal di tengah oleh Syakir. Dorongan cantik diberikan kepada Ariel dan peluang sekarang untuk Mahli Jasuli. Mahli, peluang sekarang.
Sayang sekali Mahli Jasuli. Saya rasa dia mempunyai harapan untuk melakukan sepakan terus tadi, kerana dia sedikit di depan pertahanan pasukan Laos itu. Perhatikan di sini bagaimana dia berada di depan, tapi dia menahan dulu bola dan akhirnya peluang itu disudahkan dengan tendangan menyelamatkan yang dilakukan oleh ketua pasukan Laos sekarang ini. Nombor 7 Sapon diberikan di situ kepada Kenlaya. Kesada Kenlaya. 4-1 kedudukan kukuh untuk Malaysia. Melangkah ke perlawanan terakhir pada 1 bulan nanti bertemu dengan pasukan Indonesia. Kumpulan yang terbuka iaitu kumpulan B. Bagi kumpulan A, Thailand telah mengesahkan tempat. Filipina mempunyai harapan untuk mengisi satu lagi tempat. Vietnam yang pernah menjuarai mungkin tercicir. Bagaimana dengan Syafiq Rahim? Satu lorongan diberikan kepada Wan Zek. Cantik cutting Wan Zek. Dia mencuba sendiri dengan kaki kiri. Satu cubaan baik dilakukan oleh Wan Zek Raikal. Kaki kiri digunakannya untuk melepaskan sepakan. Perhatikan di sini bagaimana cutting dilakukan di situ dan percaya melepaskan kaki kiri. Percaya ditepis oleh penjaga gol Wan Zek Raikal. Bermain di bahagian sayap di sebelah kanan. Syafiq dengan tengah sudut untuk Malaysia. Perlawanan tinggal 7 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Boleh lagi gol dicipta. Sekali lagi Syafiq. Satu lagi tendangan sudut. Tidak. Bola masih dalam permainan. Tidak ada pemain Malaysia menghampiri ke bola itu. Subir Azmi. Azizas. Wan Zek. Dan ke atas Mahli Jasuli. Terus percaya memberikan kepada Khairil. Khairil Mohamed sekali lagi cuba menjadi masuk di situ. Nombor 15 akhirnya terpaksa memberikan tendangan sudut. Veng Savan. Sayaban. Tidak ada sudut. Saya nampak seperti tendangan sudut tadi. Tapi mungkin di situ Khairil Mohamed dipersalahkan. Nombor 7 Sekapun di bahagian pertahanan Malaysia. Berhampiran di situlah Fadli Sas yang mengawalnya. 4-1 Malaysia di depan. Perlawanan yang tinggal lagi 5 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Kegairahan nampak seperti Malaysia boleh melakukan jaringan lagi. Sekali lagi Badrul Bakhtiar. Syafiq Rahim cuba memberikan kepada Gunalan. Tapi kawalan dilakukan di situ oleh pemain nombor 2 iaitu Saka Beweng. Nombor 20 Kampeng. Laos cuba untuk melakukan serangan. Aidil atas bola dapat dikawal di sini oleh Wan Zek. Khairil Mohamed meminta bola dan diberikan di situ peluang untuk tak percaya melepaskan sepakan. Dihalang di situ oleh pemain nombor 15 iaitu Veng Savan. Dia menampan tapi dalam usaha untuk melepaskan sepakan, Veng Savan marah untuk mengelaknya. Veng Savan. Tendang angin akhirnya Khairil Mohamed. Malaysia yang berdahulu minit ke-15 dari tendangan cantik Syafiq Rahim. Disamakan kedudukan minit ke-38 oleh Kevin Sabang. Tetapi dalam separuh masa yang kedua setelah mendapat kata-kata nasihat dan juga taktikal dari Dato' K. Raja Gopal, mereka turun untuk menjaringkan 3 gol. Menjadikan kedudukan sekarang ini 4-1 untuk Malaysia. Menghidupkan semula semangat sebagaimana di Jakarta 2 tahun lalu. Kita tewas dalam perlawanan pertama dengan
dah 1-5 kepada Indonesia. Tetapi kemudiannya semangat melawan mencipta kemenangan yang akhirnya menjulang piala. Apakah episod itu akan berulang? Kita harapkan begitu. Di bumi sendiri untuk musim ini atau tahun ini. Kawal di situ oleh Kampen. Keluar tampanan yang dilakukan oleh Syakir. Kampen. Semula kepada Kampeng. Diberikan ke seberang sana. Mereka pula mengatur gerak sekarang ini. Nomor 10 yang berada sini, Kanlaya. Mencari ruang terus kepada Mahali. Wanzak, Mahali naik ke atas. Diberikan kepada Fadli Sash. Subir Azmi di sana. Di tengah untuk Syafiq Rahim. Satu lagi hantaran diberikan kepada Kunalan, tetapi percaya dipertahankan di situ oleh pemain nomor 8 iaitu Kevin Khan. Badrul Bakhtiar. Kawalan dapat dilakukan oleh pemain Laos. Mereka cuba untuk merapatkan curang gol. Mereka seri dengan Indonesia perlawanan pertama, tapi nampaknya terpaksa tunduk kepada Malaysia dalam perlawanan kedua. Kebangkitan yang diwar-warkan oleh Kokichi Kimura tidak menjadi bertemu Malaysia. Ini Kikuchi Kimura. Kunalan dikeluarkan di situ oleh Kanlaya. Menuju ke akhir 90 minit sekarang ini. Malaysia masih mencari gol tambahan. Dikejar di situ Kunalan. Gerak yang cuba dilakukan oleh Shaka Benbeng. Mungkin dalam 3 atau 4 minit untuk masa tambahan. Nampaknya hingga saat akhir ini belum ada tanda-tanda Laos dapat melakukan serang balas. Kerana Malaysia terus dahagakan gol. Ternyata mereka masih mau untuk melakukan jaringan. Masih bernafsu besar Malaysia di sini. Dengan hantaran-hantaran yang 3 minit masa tambahan sebagaimana ditunjukkan di sini oleh Kavalenko Valentin. Dia menghadiri pertandingan antara Malaysia dan Singapura dari Uzbekistan. Seng Pacan berusia 25 tahun dari pasukan Vientiane FC. Penjaga gol pasukan Laos. Pasukan yang baru hingga separuh akhir untuk Sukan C baru-baru ini di tempat mereka. Aidil. Syafiq memberikan kepada Kunalan. Badrul Bakhtiar di depannya. Kunalan mencuba. Cantik. Dalam keadaan penjaga gol yang tidak menduga, satu tendangan jauh yang dilakukan oleh Kunalan. Kita perhatikan dari Kunalan di sini. Dapat ditolak di situ oleh penjaga gol. Memberikan tendangan sudut sekarang ini untuk pasukan Malaysia. Akan diambil oleh Badrul Bakhtiar. Sambil itu seorang pemain pasukan Laos mengalami kecederaan. Terpaksa diusung keluar. Jadi swinger akan dilakukan di sini oleh Badrul Bakhtiar ataupun Aidil yang berhampiran dengannya sekarang ini. Aidil semula kepada Badrul Bakhtiar. Diberikan pula di situ kepada pertahanan. Bagaimana dengan Mahali Jasuli? Mencari ruang.
tak berjaya untuk menghantar. Dan akhirnya dikeluarkan oleh pemain pasukan Laos. Kecewa nampaknya jurulatih dari Jepun yang melatih pasukan Laos ini. Syafiq bermain dalam waktu kecederaan dengan kedudukan 4-1 sekarang ini untuk Malaysia. Dari Aidil, Bali Jasuli naik ke atas di situ. Nomor 25 perlu di sini. Wazek Haikal memberikan kepada Kunalan. Percaya dikawal pula sekarang ini Common Pack. Dapat sekarang ini kepada 13 Vilayut. Sekali lagi dihalang di situ oleh Bali Jasuli. 1 minit mungkin kurang dari itu yang tinggal untuk Malaysia 3 mata. 4-1 kedudukan setelah tewas dengan 0-3 kepada Singapura. Mana jaringan 4-4. Jadi Malaysia masih kekal di tempat yang ketiga kumpulan B di belakang Singapura dan juga Indonesia. Dan begitulah whistle panjang dibunyikan oleh pengadil dari China, Funky, untuk meletakkan Malaysia 4 dan Laos 1.